Assalamualaikum dan apa khabar? Minggu ni kita ada satu SUV yang kita ambil sebab SUV ni sebenarnya dah lama ada di pasaran sejak daripada 2018 lagi, dan kita pun tak tahu bila model facelift, yang biasanya model facelift global dah keluar, Malaysia biasanya lambat masuk. Tapi kami sengaja nak ambil sebab kami nak bagi tahu beberapa ciri menarik yang ada pada SUV Peugeot 5008. Dia menampilkan ciri yang lebih moden, lebih selamat dan sesuai untuk golongan bapak-bapak. Nampak panjang kan? Untuk senang faham, Peugeot 5008 ni sebenarnya merupakan Peugeot 3008 yang telah bertambah dimensinya. Jadi kalau ikut dia punya ukuran, dia punya panjang adalah sekitar 4670mm, lebar 1855mm, tinggi pula 1655mm dengan jarak antara roda sepanjang 2840mm. Secara asasnya memang 3008 lebih kurang sama dimensinya, cuma lagi panjang, dan ada pula penambahan tempat duduk baris ketiga. Baik, disebabkan dimensi dah bertambah, ruang kargo di belakang juga secara asasnya turut bertambah besar. Ini merupakan tempat duduk baris ketiga yang dah dilipat rata. Jadi ia memberikan ruang sebesar 952 liter, dan jika tempat duduk baris kedua dilipat rata, anda akan mendapat ruang sebesar 2042 liter. Okey, dalam ni sebenarnya ada dua set lagi kerusi. Anda hanya perlu tarik mendalah ni dan tada! So tempat duduk baris ketiga ni sangat fleksibel, boleh dibuka, boleh dilipat balik. Atau bagi mereka yang nak ruang lebih, anda boleh cabut terus kerusi ni, pasangkan mendalah ni. Jadilah ruang sebesar ni. Kalau dulu SUV sebesar macam ni, mereka memerlukan enjin yang lebih besar, 1.8 liter ataupun 2.0 liter. Tapi enjin zaman sekarang, enjin yang moden, mereka dah pakai enjin yang bersesaran lebih kecil dengan bantuan turbo. Sama juga macam Peugeot 5008 datang dengan enjin 1.6 liter turbo THP yang menghasilkan 167 PS dan 240 Nm daya kilas, di mana daya torque itu tadi masuk penuh seawal putaran enjin 1400 RPM. Jadi ini amat berguna kalau kita nak mula bergerak dalam trafik yang sesak ataupun kita nak memotong kereta di hadapan. Jadi daya kilas yang masuk awal itu sangatlah penting untuk menggerakkan badan SUV ini. Enjin ini tadi dipadankan dengan sistem transmisi automatik 6 nisbah kelajuan, dan gandengan enjin dengan transmisi ini membolehkan pecutan 0 ke 100 boleh disettlekan dalam 8.9 saat dan kelajuan tertinggi 205 km per jam. Okey, dari segi luaran, ia membawakan ciri-ciri moden seperti lampu utama LED dengan lampu nyalaan siang juga daripada LED, lampu membelok jenis sequential yang anda boleh lihat di bahagian atas ni, dan di bahagian belakang anda akan mendapat lampu LED dengan efek 3 dimensi yang dipanggil sebagai claw effect, macam kuku singa tu. Bahagian tepi kita mendapat rim 18 inci dengan tayar 225/55. Kalau daripada luar, Peugeot 5008 ni memang nampak macam SUV, atau kalau bagi saya lebih kepada sebuah wagon yang lebih tinggi. Di bahagian ruang kokpit ini, atau digelar sebagai iCockpit, anda akan mendapat feeling macam memandu ataupun mengendali sebuah kapal terbang. Sebab sistem iCockpit yang didatangkan pada Peugeot, model-model Peugeot yang moden, datangkan dengan susun atur yang lebih moden, yang lain daripada yang lain. Sebab apa? Paparan meter di bahagian depan ni anda melihat di bahagian atas roda steering, bukan through tengah ni, bukan daripada bahagian tengah ni, tapi di bahagian atas. Apa kelebihan dia? Ketika memandu, tumpuan anda tidak terjejas dengan teruk, sebab
sudut pandangan hanya berubah sedikit sahaja berbanding dengan model-model yang biasa kita bawa lah. Okey, lepas tu dia punya rekaan roda steering pun dah memang nampak kecil, memang just nice lah. Okey, lepas tu di bahagian depan ni, skrin itu tadi bersaiz 12.3 inci, dia menyokong sehingga 5 paparan. Okey, skrin infotainment itu tadi bersaiz 8 inci dan seperti mana pemain-pemain ataupun head unit yang ada di pasaran, ia juga turut menyokong Apple CarPlay, Android Auto dan juga MirrorLink. Dan macam yang saya cakap tadi, dia punya paparan menu dah menjadi lebih ringkas kerana apa? Ia dah dibantu dengan button butang-butang piano yang ada di bahagian tengah ni. Jadi anda hanya perlu memilih menu yang anda mahukan sahaja dan ia menjadi lebih mudah untuk diakses lah kepada orang ramai ataupun penumpang kat sebelah kan. Macam contoh, kita ada akses kepada mainan muzik ataupun sistem pendingin hawa ni. Dia daripada sini anda dah boleh kawal lah dia punya tetapan nak sejuk ke nak panas dan sebagainya. Dan di bahagian tetapan kereta ni pun kita ada tetapan untuk menukar laluan, bantuan penukaran laluan, sensor parking, amaran titik buta dan sebagainya. Semua ini memang lengkap. Dan yang paling penting, dia punya paparan skrin itu sangat mudah dibaca walaupun kita sebenarnya tengah duduk di bawah matahari ni. Tapi daripada sudut pandangan pemandu ataupun daripada sudut saya sendiri, bacaan ataupun paparan meter ni sangatlah mudah untuk dibaca. Ini merupakan sebenarnya satu ciri penting yang kadang-kadang ada setengah pengeluar yang masih lagi tak memberikan penawaran yang baik untuk head unit ataupun sistem infotainment itu sendiri. Untuk yang ini memang saya kira memang mudah untuk dibaca, dan kita bila masuk pada mode reverse pun at least kita boleh nampak dengan jelas, taklah silau ataupun glare yang keterlaluan daripada sudut pemandu. Ini merupakan satu ciri yang sangat baik yang ada pada Peugeot 5008. Nampak tak betapa luasnya tempat duduk baris kedua ni? Disebabkan pertambahan dimensi yang saya cakap sebentar tadi, jarak antara tempat duduk baris depan dan juga baris kedua dah bertambah panjang dan anda boleh lihat sendirilah. Ini kedudukan saya semasa memandu dan masih lagi ada ruang yang banyak antara tempat duduk baris depan dan juga tengah. Ruang kepala pun boleh tahan besar juga. Dan yang kat belakang macam saya cakap tadi, nak lipat boleh, nak pakai boleh, nak cabut terus pun boleh. Dan di bahagian tengah ni, untuk keselesaan, dia pun ada corong pendingin hawa di bahagian tengah dan ada juga macam biasalah ruang untuk meletakkan tangan. Tadi kita dah pun sebut berkenaan soal bahagian penampilan dan juga penawaran spesifikasi yang ada pada Peugeot 5008 ini. Jadi bagaimana pula dengan pemanduan? Apa yang anda jangkakan daripada sebuah model konti, itulah dia yang diberikan kepada anda. Okey, dari segi keselesaan juga sememangnya SUV ni sangat selesa untuk digunakan untuk kegunaan seharian. Okey, di mana untuk jalan-jalan yang tak rata pun dia punya sistem suspensinya menyerap baik segala hentakan bila kita terlanggar lubang yang tak sengaja kan. So daripada luar tu memang nampak macam kasar, tapi dekat ruang dalam ni memang dia dah serap baik. So untuk penumpang dia dah menjadi selesa lah, tak adalah terasa macam terlalu kasar sangat. Dari segi pemanduan santai pun kita boleh rasa sendirilah. Okey, dia punya tahap kualiti yang dibawakan pada SUV konti ni sememangnya memang dia berada pada tahap dia yang tersendirilah. Memang nak cerita senyap, tak adalah nak kata bunyi bising enjin ataupun transmisi dan sebagainya. Okay, daripada pemanduan yang biasa kita boleh rasalah SUV ni sememangnya senyap. Cuma dia ada satu benda yang special sikit, kita panggil sebagai bunyi artificial lah, ataupun bunyi yang palsu, bunyi enjin. Sebab apa? Kalau kita daripada luar pun dengar daripada luar, enjin 1.6 liter taklah bising mana pun. Cuma daripada dalam ni dia macam dah bagi satu tuning supaya kita merasakan pemanduan itu macam berkomunikasi dengan kita lah. Kita dengar sendiri ada suara, tapi sebenarnya bunyi itu sendiri datang daripada sistem speaker tu sendiri, pembesar suara tu. Jadi
untuk pemanduan yang biasa, dia macam bagi satu feeling okey, kereta ni macam bekerja dengan baik lah. So saya rasa macam okey lah, nice jugalah. Ada benda-benda tu tak adalah terasa sunyi sangat dalam kereta ni. Tapi kalau bagi anda yang rasa nak sebuah pengalaman yang sporty, dekat tengah ni kita ada satu mode sport. Okey, kejap, kita lepas daripada bonggol tu, kita try macam mana pergi dia bunyi sport ni. Sebab apa, bagi saya, selain daripada menawarkan dia punya talaan yang lebih mengujakan, anda boleh dengar bunyi dia. Okay. Wow. Huiyoh. Tengok bunyi dia. Macam pelik kan. SUV daripada luar nampak mewah, tapi ada pula benda-benda yang acah-acah sporty ni kan. Tapi bagi saya benda ni satu ekstra lah. Kalau tak digunakan pun tak ada masalah sebenarnya. Sebab bagi saya sendiri, dah lepas pakai 2-3 hari ni, kita offkan lah kejap. Okay, dari segi pemanduan 2-3 hari ni, sebenarnya tak ada masalah pun kalau nak terus pakai mode yang normal. Sebab dia punya respon enjin tu sendiri sangat memadai, sangat sesuai lah nak menggerakkan badan SUV yang besar ni. Okay, bagi saya daripada segi penggunaan selama 2-3 hari ni, kita dah berjalan masuk dalam bandar ataupun pergi ke kawasan-kawasan kampung dan sebagainya. Apa yang saya boleh dapati, gandengan kuasa daripada enjin dan juga sistem transmisi automatik 6 nisbah kelajuan sebenarnya memberikan satu pengalaman pemanduan yang cukup mengujakan. Taklah nak kata lagi power macam SUV pantas yang lain, tapi SUV ni sebenarnya boleh juga dipandu pantas, tak ada masalah pun sebenarnya. Okey, dari segi safety pula, untuk SUV Peugeot 5008 ni anda dah tak perlu risaulah. Dengan package yang ditawarkan, sememangnya sudah lebih daripada apa yang diharapkan untuk sebuah SUV konti. Anda akan mendapat seperti 6 beg udara, ada ABS, EBD, traction control dan 5 mod pemanduan yang saya cakapkan tadi. Ada mod normal, ada ESP off, ada mod lumpur, ada mod pasir dan juga mod salji. Okay, selain daripada kelengkapan tu tadi, kita juga ada sistem amaran tumpuan pemandu. Maknanya kalau pemandu dah letih, dia akan memberikan amaran dalam berbentuk audio. Okay, supaya lepak tepi lu, ngeteh lu, rehat-rehat apa yang patut. Selain daripada itu, kita juga ada sistem informasi had kelajuan. So dia akan membaca segala papan tanda kelajuan yang ada di jalan raya dan akan memberikan informasi tersebut pada bahagian panel meter di hadapan ni. Okey. Apa yang ada lagi? Kita ada sistem keselamatan aktif, macam contohnya lane keeping assist atau sistem pengekalan laluan. Bila mana sistem kamera membaca, okay, anda dah tersasar masuk laluan, so dia akan betulkan sendiri, akan bagi input pada steering, so anda akan taklah tersasar daripada laluan sebenar. Selain daripada itu juga, Peugeot 5008 yang besar ni juga datang dengan sistem pemantauan titik buta. Okay, sebabkan badan SUV ni yang besar, kita kadang-kadang tak berapa nak perasan ada kereta kat sebelah kanan ataupun kat sebelah kiri. Jadi sistem ini sebenarnya sangat membantu. Bagi anda yang berminat untuk mendapatkan Peugeot 5008 ni, harga dia bermula dari RM173,311.90. Di atas jalan tak termasuk insurans. Jadi dengan harga sebegitu, bagi saya anda dah boleh mendapat sebuah package SUV family yang cukup selesa, cukup luas, cukup spesifikasi keselamatannya memang cukup selamat, dan yang paling penting, package ruang yang ditawarkan pada SUV ini bagi mereka sebenarnya yang mencari sebuah wagon. Faham-fahamlah, kat Malaysia ni pasaran wagon dia memangnya kecil. Ada pun tak banyak untuk kita beli satu model wagon yang baru
okey, lengkap dengan jaminan penghilang dan sebagainya. Jadi bagi mereka yang mencari wagon lah kan, ini boleh dikatakan sebagai wagon dengan jarak ketinggian ataupun jarak kelegaan tanah yang tinggi lah. So bahagian belakang tu kita dah boleh lipat, jadikan ruang penyimpanan kargo dan sebagainya. Dan sekali-sekala kalau kita pergi luar bandar ke, bolehlah kita buat macam camper van dan sebagainya. Jadi bagi saya ini boleh dikatakan satu kereta yang boleh dikatakan pelbagai guna lah. Untuk pandu seharian boleh, nak bawa family pun tak ada masalah, nak buat camper van pun saya rasa macam lagi sesuai kan. Jadi sekian dahulu daripada saya, hanya Suhaib Karita.my. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe channel kami dan tekan butang loceng supaya anda tahu bila video baru kami akan muncul.